Kejadian pembuangan sampah di merata-rata tempat dapat dilihat berlaku di negara ini. Kesannya tertakluk kepada jenis barang-barang yang dibuang itu. Seperti mana yang diperhatikan, jenis sampah yang sering kita lihat dibuang merata-rata tempat adalah terdiri daripada sisa makanan dan juga termasuklah bahan-bahan bungkusan makanan dan minuman. Jenis sampah seperti ini jika dibiarkan akan menyebabkan keadaan sekeliling berbau busuk dan juga akan menarik tikus dan juga lalat yang juga merupakan pembawa penyakit. Barang yang dibuang itu selalunya terdiri daripada bekas-bekas yang boleh menangkung air dan ini akan mewujudkan tempat pembiakan nyamuk. Selain itu, sampah juga terdiri daripada benda-benda tajam seperti pecahan kaca dan juga potongan tin. Ini akan menyebabkan kawasan itu berbahaya. Antara sampah utama yang kita dapat lihat adalah plastik. Seperti yang kita tahu, plastik tidak mudah reput, tapi jika tidak dibersihkan, ia akan kekal mencemari kawasan tersebut. Masalah pembuangan sampah sarap di merata-rata tempat di darat ini lebih ketara berbanding masalah pembuangan sampah ke dalam air yang akan menimbulkan lebih banyak masalah kepada alam sekitar, terutamanya hidupan di dalam air. Terdapat kesan daripada aktiviti pembuangan sampah, antaranya ialah mengganggu keseimbangan ekosistem. Pengurusan sampah yang tidak teratur ini akan menyebabkan pelbagai kesan negatif di mana sampah mempunyai bahan kimia dan bahan organik seperti sisa makanan dan najis. Jika dibuang ke dalam air, boleh menyebabkan proses eutrophication, iaitu nutrien yang berlebihan menyebabkan alga tumbuh dengan banyak dan menyebabkan kandungan oksigen berkurangan di dalam air. Seterusnya, akan banyak hidupan akuatik yang mati. Kesan yang seterusnya adalah menjejaskan kesihatan. Pembuangan sampah merata-rata dan tidak diurus akan mendatangkan masalah kesihatan kepada penduduk di kawasan tersebut. Sisa-sisa pembuangan sampah juga boleh membawa pelbagai penyakit yang disebabkan oleh haiwan perosak seperti tikus, lipas, burung gagak, lalat dan lain-lain, sehingga menyebabkan penularan wabak penyakit seperti penyakit demam denggi, taun, malaria, keracunan makanan dan sebagainya. Kesan seterusnya yang kita dapat lihat adalah menyebabkan banjir. Pembuangan sampah sarap ke longkang akan menyebabkan longkang menjadi tersumbat dan akan menghalang pengaliran air ketika hujan. Manakala pembuangan sampah ke dalam sungai pula menyebabkan sungai menjadi cetek sehingga menyebabkan berlakunya banjir akibat limpahan air yang berlebihan dari sungai dan longkang yang tersumbat. Kesan yang seterusnya adalah menjejaskan keindahan alam. Pembuangan sampah merata-rata menyebabkan pusat pelancongan khususnya pantai tidak indah dipandang. Sampah yang dibuang di laut menjadi punca hal tersebut berlaku. Keadaan air laut yang berbau busuk akibat daripada bakteria-bakteria daripada bahan-bahan cemar yang dibuang ke dalam air sungai ataupun air laut mewujudkan keadaan yang tidak selesa kepada manusia dan juga hidupan lain di dunia. Antara tindakan yang perlu diambil adalah menguatkuasa larangan penggunaan plastik. Plastik penyumbang utama sisa-sisa sampah di dunia ini kerana
ia memerlukan berpuluh-puluh tahun untuk diurai dan merebut. Tambahan pula, lazimnya plastik hanya digunakan sekali sahaja dan kemudiannya tidak mempunyai fungsi dan dibuang merata-rata. Justru itu, langkah untuk mengharamkan penggunaan plastik bakal memberi hikmah bukan sahaja kepada kita tetapi hidupan alam yang lain. Selain itu, langkah yang boleh dilakukan bagi menangani masalah pembuangan sampah adalah dengan mengamalkan kita semula. Kita semula ialah proses bahan buangan untuk menghasilkan barangan baharu supaya boleh digunakan lagi. Antara bahan yang boleh digunakan yang di kita semula adalah seperti kaca, kertas, logam, plastik, tekstil dan elektronik. Maka kita hendaklah bersikap sederhana dalam kehidupan dan berbelanja secara berhemah. Antara tindakan yang boleh diambil adalah setiap anggota masyarakat perlu sedar dan bijak berbelanja dalam membeli barangan keperluan. Elakkan membeli barangan yang dipakai buang kerana kita sudah mencapai tahap di mana sumber bahan mentah semakin terhad. Banyak produk yang mesra alam telah dihasilkan seperti beg, kasut, peralatan elektronik dan lain-lain. Langkah yang boleh dilakukan di peringkat kerajaan pula adalah dengan membantu agensi pengurusan sampah. Pihak PBT seharusnya menjadi jabatan di antara penduduk dan agensi pengurusan sampah di kawasan masing-masing. PBT digalakkan mengadakan pemantauan secara berkala untuk memastikan penduduk menguruskan pembuangan sampah dengan cara yang betul. Seterusnya, langkah yang bernas adalah menyediakan tong sampah besar pada hari perayaan terutamanya dan setiap anggota masyarakat perlu bertanggungjawab memastikan sisa sampah yang dihasilkan dibuang secara betul. Saranan yang boleh dilakukan kepada masyarakat dan pihak bertanggungjawab adalah pihak bertanggungjawab boleh menggunakan media massa sebagai platform elektronik untuk memupuk masyarakat untuk terus menjaga kebersihan alam sekitar. Media massa ini termasuklah radio, telefon bimbit, komputer dan surat khabar. Pada masa kini, media elektronik dimiliki oleh setiap manusia dan individu di seluruh pelosok dunia. Pihak-pihak berwajib perlu mendedahkan isu-isu pencemaran ini dengan lebih meluas di jaringan internet dan kebanyakan mereka menggunakan media massa berbanding media lain. Saranan yang seterusnya adalah mengatasi pembuangan sampah dengan mulai organisasi-organisasi sekolah, balai rakyat, kelab remaja dan juga syarikat-syarikat. Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan secara format di peringkat sekolah, pada peringkat menengah secara khususnya dan peringkat pengajian tinggi melalui kursus sains alam sekitar dan biologi persekitaran. Demikianlah perbincangan tentang masalah perbuangan sampah dalam negara kita. Oleh yang demikian, setiap individu itu perlu mengelakkan daripada membuang sampah di merata-rata tempat dan tempat yang bukan dikhaskan demi menjaga kebersihan sesuatu kawasan. Kepentingan menjaga sesuatu kawasan ini adalah kepentingan bersama dalam menjamin kesihatan, keselamatan dan keselesaan.
Secara kasarnya, jumlah sampah akan bertambah dalam 10% setahun selari dengan peningkatan kawasan pertempatan, kewujudan rumah-rumah kedai, kilang dan sebagainya. Plastik mewakili 14% dalam komposisi sampah di tapak-tapak pelupusan sampah, diikuti 15% kertas dan 47% bahan organik. Sampah sarap memerlukan satu tempoh masa yang lama untuk melupus dan bayangkan jumlah sampah ini semakin hari semakin meningkat. Ini adalah satu fenomena yang amat menakutkan kita pada hari ini. Sekarang kami berada di kawasan kaki lima rumah kedai. Di sini dapat kita lihat terdapat banyak longgokan sampah di hadapan kedai. Sampah-sampah ini merupakan sisa buangan daripada pemilik rumah kedai dan pejalan kaki yang melalui kawasan ini. Kurangnya kesedaran penduduk setempat merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada peningkatan sampah sarap. Sungai-sungai yang tercemar dengan sisa domestik penduduk menyebabkan pelbagai impak negatif kepada hidupan fizikal. Cecair bertoksik ini telah menyebabkan kehidupan dalam sungai turut terjejas, terutamanya kepada hidupan akuatik. Pembiakan nyamuk secara meluas di kawasan takungan cecair larutan sampah berlaku. Kebakaran di kawasan pelupusan sampah telah menyebabkan fenomena jerebu berlaku. Fenomena ini telah menyebabkan udara setempat tercemar lalu memberi kesan kepada penduduk di kawasan sekitar.